arti kita ikut dengan faham tu. Ittiba' ni ikut dengan faham. Kalau kita ikut dengan tak faham, dia panggil taklid. Dengan sebab itulah Quran tu diturun untuk orang faham. Lagu tu dulu. Kalau siapa riwayat tu kepada Nabi, maka tu dikira hadis. Maka Imam Syafi'i dia. Dengan maksud beliau jadikan darjah pertama pada kitab Muwatta. Hadis Imam Malik susun tu. Yang dikira pasti itu, dipanggil qat'i itu. Hadis kedua memberi faedah sangkaan, panggil zanni. Panggil zanni. Jadi berbanding di antara dua berita hadis tu, hadis pertama tu boleh dikata qat'i lah. Memberi maksud qat'i, yakin makna itu. Tapi walau macam mana pun kalau banding dengan Quran, dia masih zanni lagi, bukan qat'i. Gitu. Syekh berkata, Imam Syafi'i tidak jadikan semua hadis marfu' yang muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qat'i. Melainkan hadis dalam Muwatta. Itu hadis pertama sekali itu. Tapi hadis Muwatta ni orang tak ambil kira. Ulama-ulama mutaakhirin ni, ulama kebelakangan ni, hadis Muwatta tak masuk dalam senarai. Kalau dia kiranya hadis Bukhari, Muslim. Kalau tu dia kira. Hadis Muwatta tak masuk dalam senarai. Sedangkan Imam Syafi'i mengirakan hadis Muwatta lah hadis pertama sekali. Hingga Syafi'i kata tidak ada atas muka bumi ni hadis yang paling sahih selain daripada Muwatta. Atas muka bumi tak ada. Sebab pada Quran hadis Muwatta lah paling sahih sekali. Kemudian datang pengikut yang menerangkan kata-kata Syafi'i. Mereka tidak memahami maksud Syafi'i. Kalau orang ikut Syafi'i, tuan anak murid dia gabung semualah. Dia ikut Syafi'i, tapi orang Syafi'i kecil dia tak faham. Dan mereka mengatakan Imam Syafi'i menolak semua hadis mursal. Ini suatu kesilapan mereka. Dia kata Imam Syafi'i tak terima hadis mursal. Hadis mursal ni, hadis tak ada sahabat lah. Satu hadis yang meriwayatkan Nabi SAW berkata, tapi cek-cek, tak ada sahabat riwayat ni. Tak ada. Kalau ada ni tidak sahabat. Tabi'i ko meriwayat. Kita ko meriwayat. Jadi hari itu dipanggil mursal. Hadis sahabat tak riwayat. Kalau sahabat tak riwayat, macam mana hadis? Mari mana? Tak, kita tanya, mari mana hadis kalau sahabat tak riwayat? Pasti kena riwayat. Ada sahabat riwayat. Jadi nak syarat pula hadis mutawatir itu kena 3 orang sahabat. Oh ya. Tunggu hingga siapa orang menulis hadis. Mana 3. Ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bisa. Tapi pasti hak pertama 3. Baru hadis tu mutawatir. Dan nak jumpa hadis balas tu bukan sendiri itu. Jumpa bukan sendiri. Karena apabila dikumpul pendapat Syafi'i, tidak ada natijah melainkan seperti apa yang kamu sebutkan. Mana tidak seperti kata-kata mereka. Ini dah cek Syafi'i, tak serupa orang kata tu. Tak ada, tak sapa bagi. Kemudian muncul pula 5 tokoh hadis lepas oleh Syafi'i itu, iaitu Bukhari, Abu Daud, Muslim, Tirmizi, Nasa'i. Ni tokoh-tokoh dia. Mereka adalah imam hadis di kalangan sahabat Imam Ahmad. Imam Ahmad murid Syafi'i ini. Mereka mengambil hadis dalam peringkat pertama dan meninggalkan hadis dalam peringkat kedua. Hadis peringkat pertama ni hadis yang sapa kepada Nabi, hadis muttasil. Dengan sebab itulah dikatakan hadis Imam Syafi'i ini, Imam Bukhari ini paling sahih. Sehingga ulama mutaakhirin, ulama kebelakangan ini mengatakan tidak ada lah hadis yang paling sahih selain daripada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Pasal apa? Pasal syarat Imam Bukhari, hadis yang nak terima tu, orang yang beriwayat tu 2 syarat, luqi dan mu'asar. Orang tu hidup bersama dengan Nabi, jumpa
hidup sezaman dengan Nabi dan jumpa dengan Nabi, baru Imam Bukhari terima hadis itu. Itu syaratnya. Dan apakah semua hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari itu begitu? Bila recek tidak begitu. Nak cari mana balas tu. Sebab itulah bagi Imam Hanafi, hadis kok betul-betul mutawatir. Ada beberapa hadis ya. Beberapa hadis yang boleh dibilang dengan jari. Tak banyak. Tak banyak. Sesiapa yang mahu pekoh seperti para fuqaha, mahu faham serupa dengan para fuqaha. Para fuqaha ni seperti Imam Syafi'i itulah. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu fuqaha tu. Hendaklah dia menerima sunnah para khulafa bersama dengan sunnatul Nabi, baru dia boleh jadi fuqaha. Maka wajib ke atas seseorang yang mengambil ilmu daripada ahli hadis dan para fuqaha, kemudian mentafsirkan Quran yang agung. Dia ambil ilmu itu daripada fuqaha, daripada sahabat dan sebagainya untuk mentafsirkan Quran. Maka selesailah huraian ini, iaitu dalam Taurat terdapat nas ataupun matan yang diturunkan dari langit dan huraian yang ditulis oleh Musa AS dengan ijtihadnya. Semuanya dinamakan Taurat. Tetapi para fuqaha, ahli tafsir, ahli hadis, semuanya tidak mengetahui tentang perawi itu. Apa itu? Perkara. Jauh kita. Perkara. Tentang perkara itu. Jadi orang Kedia lah. Orang Kedia itu tak apa yang dipahami oleh orang ini. Huraian oleh Musa adalah seperti hadis sahih di sisi kita yang diterima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau ada dalam Taurat tu. Jadi serupalah dengan hadis mutawatir kita itulah. Kau ada dalam tingkat pertama, kau Muwatta, kau Imam Malik susun tu. Jadi Imam Malik ni dia susun hadis-hadis yang diriwayat oleh orang Mekah dan Madinah. Sebab Nabi ni dia besar di Mekah. Lepas tu dia wafat di Madinah, mengetah di Madinah. Jadi apa saja dia bercakap, dia buat, dia iktiraf, dia gabung, semua orang Madinah dengan orang Mekah je dah. Dia tu paling utama. Maka Malik susun hadis-hadis itulah. Dengan sebab tu Syahrullah berbeza dari sudut kedudukan hadis. Syahrullah hadis yang dikira nombor satu, hadis utama selepas pada Quran, hadis yang didapati ada dalam Muwatta, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim. Tiga-tiga kitab ni ada hadis yang sama, tak ada. Maka hadis ni hadis nombor satu sekali sahih selepas pada Quran. Tetapi tidak sama dengan Quran tu. Tak sama dengan Quran. Nak kata hadis ni sama dengan Quran, wahyu serupa. Tak. Cuma disebut lepas pada Quran paling sahih ialah hadis yang diriwayat oleh Muwatta di Bukhari, Muslim. Tiga tu sama riwayat. Maka itulah hadis yang nombor satu. Jadi perbahasan masalah hadis ni pun berjalan di kalangan ahli ini. Ijtihadnya
Huraian oleh Musa adalah seperti hadis sahih di sisi kita yang diterima daripada Nabi SAW dengan ijtihadnya. Ijtihad Nabi lah. Sebab Nabi pun ijtihad juga weh. Ada semua orang marah mengatakan Nabi ini berijtihad. Tak sih kata Nabi berijtihad. Apa yang Nabi cakap tu wahyu. Sebab dia berpegang kepada ayat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. In huwa illa tu ma yantiqu, dia kata. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap daripada perasaan dan keinginannya sendiri. In huwa. Sebenarnya percakapan Nabi itu wahyu yuha. Jadi Nabi cakap wahyu juga. Jadi berarti hadis itu wahyu. Sedangkan in huwa tu balik ke mana? Balik kepada ma yantiqu. Oh. Tidak ma yantiqu. In huwa tu balik kepada Quran. Quran tu ialah wahyu yang Allah Ta'ala wahyu. Masuk dalam ijtihad Nabi itu dan istinbat Nabi. Kadang-kadang Nabi ambil bahan daripada ayat Quran, dia bercakap. Jadi percakapan dia tu dia istinbat, ambil mafhum daripada ayat Quran. Itu ijtihad dia tu. Ijtihad. Jadi tak usah kata Nabi itu berijtihad. Jadi kalau Nabi tak ada ijtihad, tak ada guna lah Nabi bijaksana nak buat apa. Nabi itu syarat dia fatwa nah bijaksana. Kalau bijak Nabi yang tak ada tolak banding tu tak boleh ijtihad dan tak berijtihad, kan buat apa bijak dia? Nabi tu bijak buat apa? Oh, tak boleh mikir nak dia bijak. Ijtihad ni arti kita berfikir, mengkaji, menyelidiki, menghalusi sesuatu sehingga sampai kepada akhir, penghujung. Itu dia panggil ijtihad. Jadi kalau Nabi tidak ada berijtihad, berartinya Nabi tak ada fikiran apa lah. Dia bercakap macam radio, macam TV bercakap. Mana lagu tu? Jadi kalau tu tak mustahak video, tak mustahak bodoh tak apa. Sebab muka hak dia bercakap tu muka wahyu mari, tak payah dulu ejak mana-mana. Tapi nak bijak ni pasal nak ejak apa yang Allah Ta'ala turun tu kepada orang agama, biar orang mengerti. Itu tujuannya. Sebab tu Nabi kena bercakap pula. Hak panggil hadis itu. Kerana hadis di sisi kami dinamakan agama dan syariat. Hadis tu. Hadis tu dipanggil agama juga tu. Kita agama, kita hadis. Atau syariat. Di dalam Al-Quran terdapat undang-undang asas yang pertama dan undang-undang asas yang mentafsirkan undang-undang asas yang pertama tadi. Jadi hak asas pertama itu muhkamah. Hak asas yang kedua mentafsir yang pertama itu mutasyabihat. Sebab ayat mutasyabihat itu, ayat itu perlu pada pentafsiran. Jadi hak tu nak kau bijaksana lah melihat. Hadis merupakan undang-undang. Tafsirnya pada peringkat ketiga. Pada hadis terdapat dua bahagi. Hadis ini. Pertama, bahagian tafsiran undang-undang asas Al-Quran itu. Bahagian ini tidak berubah dan tidak bertukar. Bahagian kedua untuk bangsa Arab sahaja yang berubah dan bertukar. Sebab hadis ini iktibar umum ada rakyat Arab saja. Waktu dia boleh tukar masuk dalam masyarakat lain, arti lain keadaan. Itulah sebabnya para khalifah datang mengubah dan menukar untuk orang bukan Arab dan mengasahkan sunnah yang lain. Sunnatul Nabi, sunnatul khulafa. Sunnatul khulafa itu untuk masyarakat-masyarakat yang bukan Arab. Dengan sebab tu masyarakat Arab dia pakai terus hak Nabi je. Imam Syafi'i dia tak ubah dah hadis. Sama juga Imam Ahmad ibn Hanbal ataupun orang Arab Saudi.
Saudi tak ada, dia pakai hadis tu je. Sebab hadis tu merupakan adat resep Arab pada zaman dulu. Jadi Arab lah ni berubah tu. Nabi SAW pernah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib kata kamu mengikuti sunnahku dan juga sunnatul khulafa'ir rasyidin selepasku. Jadi dua-dua sunnah ni wajib kita ikut. Jadi sunnatul khulafa'ir rasyidin ni duduk bertukar-tukar, berpindah-pindah khulafa'ir rasyidin. Gitulah. Sekat itulah kita yang duduk. Ayat 154 tu. Yang dulu tu, "Tsumma ataina Musal kitab." Lepas tu mari wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Jadi celah tu ada lagi ayat tu. Tengok sana kita tengok. Tak makan siku ayat ni. Lepas. Dia ada sambung lepas. Jadi ada sambung dia ni tamaman. Tamam alladhi ahsana wa tafsila. Ayat 154 tu bermula daripada "Tsumma ataina Musal tamaman alladhi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun." Jadi ada dalam Jawi ni wa hudan wa rahmatan. Bumi lagman. Tak ada juga. Tak ada. Bisa jatuh tu. Jatuh ni jatuh daripada orang naik ke ataupun lagman wal-mana. Alladhi ahsana wa tafsilan li kulli syai'. Ada. 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 Berarti orang ni tak jatuh. Orang ni tak jatuh. Jatuh balik jaga Haji Alwi jatuh. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma ataina Musal kitab." Lepas tu kami berikan kepada Nabi Musa itu kitab, iaitu Taurat lah. Tamaman alalladhi ahsana. Jadi kitab Taurat itu untuk menyempurnakan alladhi ahsana, untuk menyempurnakan kepada orang yang telah membuat ihsan, baik, wa tafsilan li kulli syai', dan juga menerangkan bagi setiap perkara. Lepas tu baru wa hudan wa rahmatan la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun. Dan untuk menerangkan tiap-tiap sesuatu serta menjadi petunjuk dan rahmat supaya mereka beriman kepada pertemuan dengan Allah di hari akhirat tu lah. Wahada kitab. Jadi pada ayat ni Allah Ta'ala menerang kepada kita dengan jelasnya bahawa sebenarnya Allah Ta'ala waktu turun kitab Taurat. Jadi dalam kitab Taurat ni sudah banyak dah penjelasan Allah. Dan juga memberi kesempurnaan hidup pada zaman Musa tu. Jadi sesuai dengan suasana orang pada zaman itu, mana tak ada kitab dah lebih sempurna daripada Taurat tu. Jadi bila baca Quran, artinya Quran tu lebih sempurna daripada Taurat lagi. Sebab Taurat ni dia banyak hukum situ, dari sudut akhlak apa dia kurang. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Ayat 55 tu. Wa hadza, dan inilah pula sebuah kitab yang kami turunkannya, anzalnahu mubarakun,
dengan diberi keberkatan. Maksud hadza kitabun anzalna, iaitu Quran lah. Jadi tadi itu Taurat. Jadi hak ni saya kata ini kitab yang kami turun ni iaitu Quran itulah. Kitab ni mubarakun. Dia mengandungi keberkatan. Berkat ni artinya bertambah, subur. Jadi kitab Quran ni kitab yang sentiasa subur. Sebab kitab dia tu apa, kitab Quran ni kitab hikmah. Yasin wal Quranil Hakim, kitab hikmah. Jadi bila kita hikmah ni, maknanya kitab tu dia tidak mati setakat apa yang berlaku pada zaman itu. Dia terusnya boleh hidup kepada beberapa masa yang lama. Kita kata kitab yang berilah, jenis beri. Kita boleh tarik panjang dia ni. Itu kitab yang berkah. Fattabi'uhu, kerana itu turutlah dia. Turutlah Quran tu. Di anak tu Quran. Dia kata sini maksudnya ikutlah kita ini menyamai Taurat, malah lebih sempurna daripadanya. Jadi suruh ikut. Ittiba' ni arti kita ikut dengan faham tu. Ittiba' ni ikut dengan faham. Kalau kita ikut dengan tak faham, dia panggil taklid. Dengan sebab itulah Quran tu diturun untuk orang faham. Diturun untuk dipaham, lihat baru ayatihi. Hendaknya ayat-ayat Quran tu direnung, diambil perhatian. Jadi renung tu arti faham lah. Jadi ayat Quran tu mentelamaknya maksud kita boleh faham setakat mana kemampuan yang ada pada kita. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah supaya kamu diberi rahmat. Bertakwalah arti laksanalah dengan secara adil, semoga kamu mendapat rahmat daripada Allah. Allah berfirman, kami telah turunkan Quran kepada kamu dengan tujuan kepada antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina. Jadi Allah Ta'ala turunkan Quran itu dengan tujuan antaqulu, supaya kamu jangan mengatakan, supaya kamu mengatakan innama unzilal kitab, sesungguhnya kitab itu diturunkan ala ta'ifataini min qablina, kepada dua umat sebelum kami, iaitu Yahudi dan Nasrani. Jadi kitab Taurat, kitab Injil itu diturun kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi bila gabung antara Yahudi dengan Nasrani, dua-dua kitab itu jadi itu. Sebabnya gabungnya dia Nasara tu arti menyempurnakan hak Yahudi dia. Sebab dua-dua tu merupakan golongan Yahudi berlaku. Yahudi, Nasara orang yang sama. Cuma bila lah dalam perikah akhir dia jadi suku-suku, Yahudi suku, Nasara suku. Oleh kerana Yahudi ni dia tidak suka bergabung dengan orang, kerana dia menganggap dia ni satu makhluk suci yang Allah Ta'ala jadi, sehingga dari ke awal dulu nak berkahwin dengan orang lain pun tak boleh. Itu Yahudi punya pasal. Kerana dua golongan ini adalah pengikut kitab Taurat, Yahudi, Nasara, di mana Israel berlaku tu. Pengikut kitab Taurat, kitab Injil hanya merupakan huraian kepadanya sahaja. Artinya penerangan yang lebih jelasnya di dalam Injil, atau lebih menyempurnakan maksud yang ada di dalam Taurat tu. Dengan sebab tu dia kembangkan
Taurat dan Injil itu jadi so. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan sesungguhnya kami lalai untuk mempelajarinya. Kita tak cara nak ambil faham dia. Syekh berkata, ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang langsung tidak mengenali kitab Taurat. Itu tujuannya. Jadi kalau orang tak kenal langsung kitab Taurat tu, maka Allah Ta'ala kata tidak Taurat dan Injil itu pun serupa kitab Quran lah juga. Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Sesungguhnya telah diberi kepada kamu bayyinatun, satu bayyinah, satu keterangan, penjelasan. Jadi Allah Ta'ala beri itu penjelasan dan keterangan di dalam Quran. Pimpinan dan rahmat dari Tuhan kamu. Wa hudan wa rahmat. Maksudnya Quran ini datangnya dari Tuhan kamu. Di dalamnya terdapat hidayah dan rahmat. Dalam Quran itu bila dibaca, situ ada petunjuk situ. Dapat kita mengambil panduan daripada apa yang disebut. Dan dengan sebab tu bila orang ikut tunjuk, maka pastilah dia mendapat rahmat. Kita ambil contoh solah, misalnya dalam Quran ni banyak disebut sabar misal. Asbir inna wa'dallahi haq misal. Sabar, janji Tuhan itu benar. Berpihak kepada orang sabar. Wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah bantuan dan pertolongan melalui sabar dan salah. Jadi sabar ni sebahagian daripada pertolongan itu. Kalau kita boleh dapat, amalkan sabar. Kita nak sekolah baru ni kan. Jadi Malaysia kena hamak di Singapura. Kalau tak sabar, perang tu. Sebab nampak dia gatal benar nak perang tu. Kalau tidak sabar, gomoda macam itu. Jadi kihnya pulang sikit itu. Jadi oleh kerana sabar, maka ada peluang. Rupa-rupanya bila berlaku berlaku tu, pagi tu, hari dia pagi kan, Amor dengar dalam berita tu, Dr. Mahathir kata untuk Singapura kita berilah air ke dia untuk makan dua mandi. Lebih pada tu tersibuk dia. Sebab beri ke dia kata dia jual mahal, kau kapal-kapal nego tu. Dia kata banyak dia untung. Kalau gitu kita beri untuk dia nak makan, nak minum, nak mandi, ada apa. Jadi kalau nak jual nego tak. Jadi rupanya ada untung sikit. Kalau dia tak buat lagu tu, mungkin tak jadi lagi tu. Mungkin tak lebih ayat tu. Jadi bila kena ayat, kita rasa kena alih kat Allah tu. Kena alih kat Allah tu. Berapa dia dapat sebulan atas hari tu. Atas hari berapa? Itu kerjaan Tuhan, kita tak tahu lah. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin, dan sesungguhnya kami telah lalai untuk mempelajarinya. Syekh berkata, ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah yang langsung tidak mengenali kitab Taurat. Ayat kepada orang-orang yang duduk Mekah tu, sedangkan duduk situ tu memang dia sudah duduk bermuamalah, duduk kira bercawadah dengan orang Yahudi itu, Yahudi dan Nasara. Tapi sungguh pun itu boleh dikata pada umumnya orang tak kerti lah, tak tahu. Sebab orang Arab ni ramai yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis.
Bukan tak ada orang pandai boleh. Tak ramah. Sebab tu dia gelarkan ummi. Au taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna law anna unzila alaina alkitab lakunna ahdani. Kami lebih terpimpin daripada mereka, Yahudi dan Nasara. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang mengenali Taurat, karena sebahagian penduduk Mekah ada yang mengenali Taurat, karena mereka berhubung dan pernah pergi ke Rom yang diperintah oleh Kaisar. Jadi orang itu kenallah Taurat. Jadi kita tak boleh berbangga untuk kita jadi Islam, sebab kita tu lebih betul daripada Taurat. Mana begitu? Kita boleh kata dia ke Taurat pun betul juga, serupa dengan Qurannya. Cumanya beza sikit je. Buat kita sekarang ni beza sikit je antara Taurat dengan Quran. Jadi Quran ni apa yang disebut di dalam tu, benda tu tidak perlu diragukan, kerana diturun pada zaman Nabi itu ada, ditulis pada zaman itu juga, dan selesai penyusunannya pada zaman sahabat. Jadi benda tu masih panas-panas. Adapun Taurat ataupun Injil, khususnya belum pada itu, serupa tu juga ada, tinggal lagi nak pasti sebagaimana Quran tak boleh. Kerana kitab-kitab tu semua direkod, ditulis lepas pada 100 tahun Nabi dia meninggal. 100 tahun ni lama. Jadi sejauh mana tepatnya atau tidak. Jadi nak pasti ketepatan tu, kita faham Quran sama dengan Quran dia ada tu. Mana gitu dia ukurannya. Tetapi sebahagian daripada ulama Islam kita ni tak terus ada sebahagian ulama. Kita Taurat ke Injil ke ada ini semua bukan kitab Tuhan kita. Semua tu kitab buatan manusia. Manusia tulis. Jadi berarti macam mana pula kita nak beriman ini? Kitab-kitab ilahi kan sudah tak ada. Sudah tak ada dah. Kita nak beriman mana? Jadi Allah Ta'ala suruh kita beriman kepada semua kitab-kitab. Sedangkan semua kitab-kitab itu tak tahu lah mana masa dia. Jadi sampai kita ni lah 1000 tahun. Kalau kita dulu ni berartinya Quran sampai kita pun dah 1000 tahun. Apatah kata Taurat, Injil ataupun kitab-kitab lain. Jadi bermasalah lah. Ayat ini juga ditujukan kepada orang yang mengenali Taurat, kerana sebahagian penduduk Mekah ada yang mengenali Taurat, iaitu mereka yang berhubung dan pernah pergi ke Rom yang diperintah oleh Kaisar. Jadi Rom itu tempat markas Kristian. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah, maka sesungguhnya telah diberi kepada kamu keterangan, pimpinan dan rahmat dari Tuhan kamu. Allah kata sebenarnya keterangan, kenyataan dan pimpinnya sudah diberi oleh Tuhan kepada kamu. Maksudnya Al-Quran ini dari Tuhan kamu. Di dalamnya terdapat hidayah dan rahmat. Itu maksudnya ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Jadi jelaslah bahawa Quran ini datang daripada pihak Allah, dan di situ ada mengandungi hidayah, petunjuk dan juga rahmat daripada Allah. Faman azlam mimman
كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Adakah lagi orang-orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah? Jadi bila mari ayat Allah, dia tak percaya, dia bagi bohong. Jadi ada orang yang lebih kacau daripada itu. Jadi ayat Allah ni, sama ada ayat yang kita baca ni, ataupun ayat tu kenyataan yang berlaku di alam nyata. Kalau kita boleh tengok, kita boleh dengar, kita boleh saksi, dan kita tidak heran, dia tak perhatian dengan perkara berlaku. Biar dia berlalu je. Itu pun maknanya mendustakan ayat Allah juga. Sebab dalam ayat lain tu disebut wa kam min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Banyak ayat-ayat Allah Taala, sama ada di langit ke di bumi ke, yang mana ayat itu berlalu di hadapan kita, sedangkan kita waktu doli, waktu cara, waktu ambil tahu. Jadi tak ada pengajaran, tak ada rahmat lah bagi kita. Jadi kalau kita ambil tahu, di situ kita boleh berfikir dan kita nampak sejauh mana benda tu akan datang, baik ke ataupun buruk. Jadi kerana mereka itu berpaling, tak terima maksud mereka yang berpaling daripada ayat-ayat, tak terima ayat. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Yang dia tak terima, dia nak tunggu apa lagi? Hal yanzuruna, apakah mereka itu mahu menunggu illa an ya'tiyahumul malaikah, sehingga datang kepada mereka malaikat menceritakan, memberitahu dia. Au ya'tiya rabbuk, ataupun Tuhan sendiri datang padamu. Nanti Allah datang ke atau malaikat datang. Maksudnya Allah turun ke dunia untuk menghisap siapa masuk Allah Ta'ala, menghisapkan segala amalan manusia. Dia siapa maksud tu? Kenapa? Nak beriman. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datangnya sebahagian ayat-ayat Tuhanmu. Sebahagian, tak kira lah banyak mana-mana tu. Syekh berkata, di sisiku, maksud ayat ini ialah Nabi Allah Isa alaihissalam turun ke mahsyar. Bila mahsyar itu ada berlaku tu, bukan Nabi Isa saja, Nabi-Nabi lain pun semua ada berlaku di mahsyar tu. Misalnya matahari naik dari arah barat. Sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang amat besar. Bila berlaku kiamat itu, kesan daripada berlaku kiamat itu amat besar. Maksudnya apabila bumi bergoncang dengan kuat, manusia melihat seolah-olah matahari naik dari arah barat mengikut pusingan bumi sekarang. Matahari naik dari arah timur. Dan semasa berlaku goncangan yang kuat, dilihat matahari naik dari barat. Anda disebut tanda-tanda kiamat itu bila matahari naik balik jatuh. Tanda-tanda kiamat. Jadi bukan matahari itu naik balik jatuh, itu panangnya ya, dari kerana huru hara jadi bangun gaduh. Jadi bangun. Kalau baik naik jatuh kata ulu mana gitu. Kamu dimasuk ke dalam senara tanda kiamat. Dia bubuh dah. Itulah sebabnya tidak berguna iman seseorang yang tidak beriman sebelum ini. Sebelum masuk berlaku kiamat ni, kalau dia tidak beriman, tak berguna iman dia. Arti iman dia tu tak termasuk di dalam penerimaan lah. Demikian juga semasa nyawa di halqum,
Syekh berkata, orang Yahudi menunggu kedatangan Al-Masih, yang berarti penyelamat. Al-Masih itu. Tetapi Al-Masih di sisi Yahudi bukanlah Isa alaihi salam. Orang Kristian juga menunggu kedatangan Al-Masih alaihi salam sebagai penyelamat. Jadi Masih itu Al-Masih lah, tapi pengertian tak serupa. Karena Al-Masih telah menegaskan dengan jelas dalam Injil. Jadi kepada Kristian ni Al-Masih dia itu Isa itu. Jadi Al-Masih telah menegaskan dengan jelas di dalam Injil, katanya aku akan pergi dan aku akan kembali untuk Paraklit. Ia akan membuat keputusan di sisi kamu dan berada bersama kamu. Jadi hal itulah mengatakan Nabi Isa akan mari pula. Jadi hak Nabi Isa akan mari pula tu daripada perkataan Isa kata dia nak pergi, lepas tu dia akan mari. Jadi Isa tak matilah, dia nak mari pula. Kalau mati nak mari ke mana? Aku duduk di kanan Tuhan. Jadi keterangan ini penurunan Isa pada hari mahsyar, kerana Tuhan turun ke bumi untuk hisab. Itu pada mahsyar tu lah. Bumi itu bukan bumi ini, itu bumi mahsyar. Bumi mahsyar. Jadi sewaktu mahsyar tu tidak ada dah sesiapa. Tidak ada dah hari ke malam ke, tak ada dah situ. Sebab dia mahsyar ni dia duduk di dalam kawasan alam nisa, bukan duduk di alam hidup. Mana kita akan berpindah daripada bumi sekarang kepada bumi mahsyar. Di situ Allah akan turun membuat keputusan kepada manusia yang sudah pun dikumpul di situ. Nabi Isa dan semua Nabi akan turun sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mahsyar semua Nabi ada hadir belaka. Sebab itulah ada cerita-cerita hadis berhubung dengan syafaat. Jadi dah lama doa di mahsyar tak tahu keputusan. Jadi orang tu mendesaklah kepada kerajaan Tuhan nak keputusan. Jadi orang nak berhubung tu dengan Allah tak boleh. Maka berhubunglah dengan Nabi-Nabi dia. Maka orang pakat gilah buat keputusan dengan Nabi Musa, Nabi Adam. Nabi Adam tak sanggup. Sebab dia ada kesalahan. Tak wajar nak cakap dengan Tuhan. Pergi ke Nabi lain pula. Nabi Nuh. Lagu tu juga. Pasal-pasal. Katanya akhir sekali dapat ke Nabi Muhammad. Itu dalam cerita Isra' ada tu. Jadi bila pergi ke Nabi Muhammad tu, maka dengan syafaat Nabi Muhammad lah kes tu dapat selesai. Ini ayatnya masalah berada di mahsyar tak tahu berapa lama. Jadi tuntutan yang digambarkan dalam hadis menandakan masa yang lama nunggu sehingga orang tidak sanggup menunggu mana lama. Jadi soal lama ni di alam akhirat sejauh mana lama kita tak tahu. Sebab satu hari akhirat ni baru 1000 tahun hari dunia. Tak tahu dah berapa lama. Dan mereka semua duduk di kanan Tuhan. Demikian juga Ashabul Yamin. Ashabul Yamin, orang-orang yang dapat rekod amalan dari pihak kanan. Orang ni pun sama juga duduk di pihak kanan tu. Jadi maknanya Tuhan seperti kita gini nak kata dia. Ada di kanan, ada di kiri. Semuanya duduk di kanan Tuhan. Tuhan berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid
wajibna bika ala haula'i syahid. Apa kalau semua orang itu dikumpul di mahsyar dan nabi-nabi semua yang Allah Ta'ala utus untuk menyampaikan risalah kepada umat itu merupakan orang-orang yang dapat menyaksi beri keterangan kepada Allah tentang tugas yang dia berjalan. Dia menyapa atau tak menyapa. Jadi Tuhan kata pakai fa'idha ji'na min kulli ummatin bisyahid, maka betapa kehalnya nanti bila tiap-tiap umat akan kami bawakan saksinya. Umat Adam, umat Idris, umat Nuh, umat Saleh, semua sekali itulah. Jadi semua orang itu akan Tuhan bawa saksi. Saksi dia apa? Nabi-nabi dia sebagai saksi ni. Yang mana orang ni sudah pun menyampai risalah tu kepada orang tu semua. Jadi orang tu terima kau, tak terima kau, maka di situlah. Lepas tu Tuhan kata wajibna bika ala haula'i syahid, dan mereka pun telah kubawakan engkau sebagai saksi. Jadi Nabi sendiri pun dia akan hadir di situ juga sebagai saksi. Dia ni telah membawa risalahnya kepada umat manusia waktu ke akhir, termasuk sama-sama kita lah. Sekalipun dia dah mati 1000 tahun, tetapi pembawa-pembawa risalahnya menyampaikan itu dengan arti dia juga lah yang menyampaikannya. Ini lepas para Nabi mati, sahabat, tabi'in dan tabi'in seterusnya hingga sampai kepada orang yang terakhir sekali yang menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi risalah Nabi nya apa? Quran pula. Sebab Nabi kata balighu anni walau ayat, naklah menyampaikan gati aku. Tolong menyapa gati aku sekalipun sepotong ayat. Sepotong ayat ni bukan banyak sangat. Qul ya ayyuhal kafirun, satu potong ayat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Dan Allah nyatakan lagi, dikata pada hari yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari tanda-tanda dari Tuhan datang. Ada satu masa di mana petanda-petanda, pericameh orang mari Tuhan ada. La yanfa'u nafsan imanuha, maka keimanan seseorang tidak akan berguna lagi. Lam takun amanat min qabl, kalau sekiranya sebelum ini dia tidak mahu beriman. Siapa masa itu dia tak beriman, maka dia beriman pada masa itu tidak berguna lagi. Au kasabat fi imaniha khaira, atau yang beriman sebelum mengerjakan sesuatu amal kebaikan. Kerana itulah masa hisab dan tamaknya hari dunia. Masa hisab dan tamak hari dunia, itulah masa hisab ni. Jadi berarti sikit sangat masa hisab itu bukan lama. Celah tu je. Masa tamak hari dunia dengan arti musnah segala cakrawala, dan di masa itulah berlakunya hisab. Jadi hisab Tuhan itu sekejap aja. Cuma sementara masa hisab saja, mungkin lama. Saya berkata demikian juga waktu matahari naik dari barat adalah permulaan hari kebangkitan, ibaratnya, dan hisab. Maka taubat tidak diterima pada masa itu, tetapi manusia telah membuat kesilapan.
Memang dah manusia ni pasal dia dah suka buat silap. Insan tu sudah memberi arti silap dah tu, lupa. Dia terlupa. Mereka mengatakan terdapat ceraian masa antara matahari naik dari barat dan kiamat. Ada masa celah tu. Jadi saya kata tak ada dah. Naik matahari tu jala dah. Pendapat ini semata-mata berpunca daripada kejahilan. Itu mengikut pandangnya Syekh. Jadi berartinya bila berlaku kiamat, maka di situ mulalah hisabnya. Qul intaziru inna muntazirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada Quraisy itu, mana-mana tidak percaya ke atau masih ragu ke, katalah kepada mereka, intaziru, tunggulah kamu semua. Orang itu seperti orang Yahudi, orang Nasrani, yang mana orang ini sedang menunggu Al-Masih, menunggu penyelamat itu. Kerana tiada siapa pun yang akan datang hingga ke kiamat. Tunggu-tunggu tu, tunggu tak datang, apa artinya? Sebab tak ada siapa dan boleh lari. Inna muntaziru, sesungguhnya kami pun juga menunggu. Sama-sama tunggulah. Mereka tunggu dan kita pun tunggu. Lihatlah apa yang mereka yakin itu datang ke kita. Jadi jawabnya, tunggu tak tiba. Tunggu tak tiba, tak datang dah. Walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafara walau syaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. قال الله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Jadi ayat ini dicelah tu banyak ayat surah lain tu. Celah tu. Jadi mari-mari wahudan wa rahmatan. Jadi dengan ayat dalam surah ni tak makan tu. Ini cuma 154, dia 200 lebih. 253 sini. Dulu kan. Jadi wahudan ni tidak kata awal ayat tu, tengah ayat. Tengah ayat. Jadi Allah Ta'ala menerangkan, kami telah beri kepada Musa Taurat. Beri kita Taurat kepada Musa tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan li kulli syai', di mana kitab Taurat diberi dengan sempurna, lagi pula elok serta menerangkan semua ada dalam itu. Wa hudan wa rahmah, selain itu pula Taurat itu sebagai petunjuk dan rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, supaya mereka itu beriman kepada hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Ini sini An'am. An'am. Okey. Surah apa? Bilangnya 102 deh. Syekh berkata, manusia dengan fitrah kemanusiaan tidak merdeka sepenuhnya. Mengikut apa yang dikatakan oleh Syekh ni, dia kata manusia ni mengikut asal fitrah dia tidak merdeka sepenuhnya.
melainkan dia berada di bawah satu sistem, sistem yang tidak dikuasai oleh sistem lain, iaitu Allah yang Esa dan Maha Agung. Barulah dia merdeka sepenuh. Kalau dia dikuasai oleh sistem lain, maka tidak sepenuhnya merdeka. Mana kebebasan dia tu tak habislah. Dia masih terikat dengan sistem ada. Jika terdapat di antara satu sistem lain, jika terdapat di antaranya satu sistem lain, adanya tu. Dia tak titik kita lain. Manusia pasti menjadi hamba di bawah sistem itu. Kalau ada maknanya sistem lain. Di samping sistem fitrah tu memang ada. Jadi fitrah tu merdeka lah. Baca orang ikut fitrah tu. Jadi keadaan lain tepes itu, manusia pasti menjadi hamba lah. Dia akan ikut tu. Oleh sebab itu dia tidak bebas. Dia tetap sebagai hamba. Ada orang yang berpendapat sistem dunia ini adalah satu sahaja. Tidak sepatutnya banyak sistem. Kena saja. Pendapat ini tidak mungkin boleh berterusan. Kalau ada sistem itu pun berarti mereka itu tak kekal. Kerana kehendak fitrah manusia tidak sedemikian. Malah pasti terdapat satu sistem yang tertinggi yang tiada sistem mengatasinya. Kalau ada satu sistem nombor satu, yang semuanya tunduk kepada sistem itu, dan semua sistem lain di bawahnya. Hal demikian boleh berlaku di mana umat-umat manusia yang tamadun di dunia patuh di bawah undang-undang itu, dan umat lain tidak mampu memerangi mereka, dan umat lain tidak mengikuti mereka. Jadi semua tunduk kepada satu sistem. Kalau dulu ni sistem itu demokrasi. Mana pakat tunduk ke bawah demokrasi belaka tu. Lain pun tunduk ke bawah demokrasi itu juga. Cuma demokrasi itu berbeza dengan dari tempat ke tempat. Syekh berkata, pusat tamadun orang Islam pada peringkat awal ialah di sekitar Hijaz. Itu mula-mulalah. Yang peringkat awal dulu, pusat tamadun